Okey. Tadi cikgu nampak ada Afiq, pelajar baru. Kelas KS1, tahu kan awak ada kawan baru? Tahu. Tahu Tapi cikgu nampak dia dah keluar. Tak tahulah, Ada mungkin problem sikit ke tu? mungkin phone problem ke internet dan sebagainya. Okey, tak apa. Hari ni kita akan masuk melukis graf. So hari ni objektif ataupun standard pembelajaran kita hari ni adalah melukis graf fungsi trigonometri. Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X dan Y sama dengan tan X. Bagi sifar darjah lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360 darjah dan membanding bezakan ciri-ciri graf fungsi tersebut. Okey, itu je kita nak buat Yang pertama kita nak melukis, yang kedua kita nak membanding beza antara ketiga-tiga graf tersebut. Okey, so sebelum kita lukis, cikgu akan tunjuk secara aktiviti ni lah, kita akan tengok dalam aktiviti ini. So kejap cikgu akan share. Okey. Okey, semua boleh nampak tak apa yang cikgu share sekarang? Nampak. Nampak Okey. Okey. Ada sesiapa yang dah berjaya? Haris dapat tak Haris buka apa yang cikgu tunjuk ni? Dapat? Cikgu. Dapat. Okey, apa dia Mus? Apa tu? Saya buka tapi tak macam ni pun. Oh, sekejap Dia awak buka dia macam mana? Ada bulatan unit ni? Ada? Ini ada? Ada tapi jadual macam macam ni kan? cikgu ni tak ada. Bukan macam ni? Bukan. Okey, tak apa. Nanti awak cuba semula dengan awak scan ataupun type? Type. Okey, tak apa. Nanti awak cuba semula. Cikgu tunjuk dulu Awak tengok dulu apa yang cikgu tunjuk. Nanti baru awak cuba kemudian. Boleh Okey. Sekarang apa yang awak nampak bulatan warna merah itu adalah kita panggil sebagai bulatan unit. Sebagaimana yang cikgu pernah terangkan sebelum ini, bulatan unit kan kita dah belajar bulatan unit ada sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4. Okey. So dalam bulatan unit itu juga kita dah belajar macam mana nak cari sin, cos dan tangent. Maksudnya kalau dalam sukuan 1 macam mana, sukuan kedua macam mana, sukuan ketiga, sukuan 4 apa yang berlaku untuk sin, cos, tangent bagi 4 jenis sukuan yang berbeza. Tapi hari ini kita nak tengok macam mana bentuk graf tersebut untuk setiap sukuan. Maksudnya satu bulatan unit tu ada 4 sukuan. So kita akan tengok satu graf lah. Okay, first kita akan tengok graf sin. Okay, nampak cikgu klik dekat sin, sinus, maksudnya graf sin. So di sini kita akan lihat, okay, macam mana bentuk graf dia Okay, nampak tak ni? Bila cikgu gerak, awak nampak tak dia bergerak? Okay, ini dalam, tak nampak pergerakan? Nampak Saya tak perasan. Nampak cikgu, nampak. Nampak? Okey, tak apa. Nanti awak ni balik boleh tengok semula. Okey, nampak tak cikgu gerak-gerak ni? Okey, ini dah masuk sukuan yang kedua kan? Okey, ini sukuan yang kedua. Okey, sukuan yang kedua.
Okey, nampak tak dekat graf kalau awak lihat, okey, sukuan kedua sampai 180 kan? Nampak tak dekat sini dia 180. Okey, seterusnya apa yang berlaku apabila kita masuk sukuan yang ketiga untuk graf sin? Okey, so dia akan bergerak ke bawah, pergi bahagian negatif. Kan kita dah belajar kalau sin sukuan ketiga negatif kan? Nampak tak dia negatif? Dia turun ke bawah kan negatif. Dia akan pergi ke bahagian negatif ni. Ni negatif 1 kan? Ke bawah. Okey, dia pergi bahagian negatif, negatif. Okey, sukuan sin juga dalam sukuan yang keempat pun juga masih lagi negatif. Okey, negatif, negatif, negatif sampai 360. So awak ingat lagi perkaitan yang kita belajar sebelum ni? Maksudnya kalau sukuan 1 positif, sukuan kedua positif. Maksudnya perkaitan antara bulatan unit dengan graf. Okey, ini sukuan 1 dan 2 berada pada bahagian negatif. Maksudnya dia berada di bahagian atas daripada sifar. Okey, apabila dia masuk dekat bahagian masuk sukuan yang ketiga, dia mula negatif lah. Okey, dah negatif, 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 negatif sampai kosong atau 360 darjah semula, dia akan naik atas semula lah. Begitulah seterusnya. Ini adalah untuk graf sinus. Okey, kalau untuk cos pula, okey, kita lihat cos. Okey, awak abaikan yang merah tu boleh padam ke? Okey, tak apa. Dia kalau kita tutup dia akan hilang lah. Tapi kita terus tunjuk. Okey, ini adalah cos. Okey, cos. Sebelum ni kita dah belajar. Okey, cos sukuan apa yang positif? Cuba awak tulis dekat message. Cos positif sukuan 1 dan 4. Ya, betul. Cos sukuan 1 dan 4. Jadi kita akan lihat apa yang berlaku dekat graf. Okey, dekat sukuan 1 dan 4 sahaja dia akan positif. Jadi kita akan lihat, okey, cikgu gerak sekarang graf cos. Okey, ini sukuan 1 sukuan 1 positif kan sukuan 1. Positif, positif, positif. Okey, kita berada dekat hujung sukuan 1. Dah masuk sukuan yang kedua, dah mula negatif. Nampak tak dia dah negatif, negatif, negatif. Ni negatif dia. Okey, ni negatif. Masih lagi negatif sukuan yang ketiga. Nampak dah dia mula menaik graf tu. Okey, dan masuk bahagian positif apabila sukuan yang keempat. Okey, so cikgu terangkan sikit supaya awak boleh nampak lah. Nampak Okey, so sekarang kita akan lihat graf yang ketiga. Apa yang berlaku? Okey, untuk graf yang ketiga, graf tan. Kalau tangent, okey, dia akan positif dalam sukuan yang keberapa tangent? 1 dan 3. Ya, betul. Okey, 1 dan 3. Oh, kesiannya screen hang. Okey, kita akan lihat sukuan 1 dan 3. Okey, so apa yang berlaku untuk graf tangent? Okey, kita mula daripada sifar. Okey, awak tengok dia punya bergerak macam sama. Ini sukuan 1 Sukuan 1. Awak tengok dia dah terpotong. Potong kat situ tak ada. Masuk 90 tak ada. Okey, awak tengok apa yang berlaku selepas 90. Okey. Nampak tak dia muncul dari mana tu? Dia muncul dari bawah. Okey, sampai 180. Okey, turun. Naik bahagian ini positif kan? Tangent dalam sukuan ketiga dia akan positif. Okey, positif. Okey, sukuan yang keempat, apa yang berlaku? Negatif. Okey, cuma graf tangent ni dia akan terpotong atau terputus dekat dua bahagian, iaitu dekat 90 dengan 270. So apa yang kita nak buat hari ini adalah sekarang cikgu tunjuk saja. Lepas ni kita akan cuba buat manual. Kita akan terus lukis dalam buku awak praktis strategi.
Okey. So apa yang perlu kita buat hari ni adalah awak boleh buka buku praktis strategi awak pada muka surat 107. Okey, dah ready ke muka surat 107? Okey, untuk 107 semua nilai telah ada. Maksudnya kalau X kosong darjah, Y juga kosong. Kalau X 45, Y adalah 0.71, semuanya telah ada, nilai dia dah ada. Jadi kita tak perlu nak buat. Cuma cikgu nak tunjuk cara untuk cari nilai dalam jadual sebab sekejap lagi awak akan buat ni Awak akan buat muka surat 108 guna kaedah yang sama. Okey, cikgu akan tunjuk contoh ini macam mana kita nak cari nilai ni. Okey, cara awak nak cari adalah menggunakan kalkulator. So cara kita nak tekan adalah awak tengok Y sama dengan Y sama dengan sin X. So dekat tempat X ni yang awak ganti dengan nilai X di atas ni, nilai X daripada sifar darjah 45, 90, 135 sehinggalah 360 darjah. Jadi awak terus tekan dalam kalkulator awak terus tekan sin. Okey, tekan sin. Lepas tu awak terus tekan X ni adalah sifar. So letak sifar. Tekan sama dengan. Jadi akan dapat sifar. Okey, begitu juga untuk nilai yang kedua. Kita akan terus tekan sin 45. Okey, sin 45. Tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat 0.707. Jadi kita boleh tulis kat sini 0.71. Okey. Begitulah seterusnya sehingga kita dapat sin 360. Okey, sin 360. So kita akan dapat jawapan dia adalah sifar. So letak sifar di sini. Dah siap semua, kita akan plot semua nilai ini dekat sinilah. Maksudnya kalau sifar 45 0.71, di manakah 45? 45 berada tengah-tengah antara 0 hingga 90. So sini adalah 45. Okey, so ini 45. Awak pun tak ada 45 0.7. So ini 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 0.7. Okey, awak akan tanda X kat sini. Kat sini pun awak akan tanda 90, 135 tengah-tengah antara 90 hingga 180 ni adalah 135, 0.71, so 135, 0.71, 180 sifar, so 180 sifar. 225 ni tengah-tengah antara 180 hingga 270. Tengah-tengah ni adalah 225. Okey, 225 negatif 0.71. Jadi kita akan buat ini adalah negatif 0.1, negatif 0.2, ini negatif 0.5, 0.6, negatif 0.7. Okey, 270 negatif 1. So 270 negatif 1. 315 ni tengah-tengah antara 270 dengan 360. Tengah-tengah ni adalah 315. 315 negatif 0.71 dan 360. Dah siap, kita akan sambung semua titik yang kita plot. Okey, itu je. Lepas tu, daripada graf yang dilukis ni, kita akan bincang beberapa perkara, ciri-ciri bagi graf sin. Okey, maksudnya dari segi bentuk graf. So bentuk graf yang kita dapat adalah ni. So ini adalah bentuk graf. Okey, tempoh. Tempoh ni maksudnya dari sini ke sini ni berapa darjah. So dari sini ke sini adalah 360. Okey, amplitude. Okey, amplitude ni maksudnya tinggi ni dari sini ke sini. So 1. That's why 1. Okey, nilai maksimum Y. Maksudnya dekat graf ini nilai Y maksimum, maksudnya awak tengok graf ni nilai Y maksimum. 1. Nilai minimum Y. Okey, nilai minimum Y adalah yang ni So negatif 1.
Pintasan X adalah di mana graf ini menyentuh paksi X ada 3 tempat. 1, 2, 3. Iaitu sifar 180 dan 360. Dan yang terakhir pintasan Y. Graf ini menyentuh paksi Y pada satu tempat sahaja iaitu pada sifar. Okey, itu saja yang kita nak buat, tapi tak apa awak jangan risau, kita akan buat bersama-sama untuk nombor 1 dengan nombor 2. Okey, kita akan buat sama-sama, tapi jawapan awak yang dah siap awak kena hantar kat cikgu. Okey, kita cuba buat nombor 1 sekarang bersama-sama. Okey, awak semua dah ada depan awak tak sekarang buku ni? Dah ke? Ada. Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang kita akan cuba lengkapkan jadual. Okey, berbeza dengan yang tadi. Kalau yang tadi dia adalah sin X. Tapi yang ni adalah cos X. Jadi dalam kalkulator awak kena tekan cos lah. Tak boleh nak tekan sin. Jadi buat bersama-sama. Okey, awak tekan cos, tekan kosong. So dapat 1. Awak pun tulis 1 kat sini. Okey, 45. Cos dah ada, awak tekan je 45. Tekan sama dengan. So dapat 0.707 seperti tadi. So kita bunda kepada dua titik perpuluhan. Jadi kita akan dapat 0.71. Okey, sekarang cikgu nak awak lengkapkan. Semua orang lengkapkan dekat buku masing-masing jawapan. Okey, cuba lengkapkan sekarang. Cikgu beri masa dalam 3 minit. Okey, cuba lengkapkan sekarang. Izwan. Tahu Izwan baru masuk ke? Tahu tak cikgu suruh buat apa sekarang? Okey, bagus Haris, dah siap. Buat kerja, awak kat tempat kerja ke ni Izwan? Oh, okey. Apapun tahniah cikgu dapat juga bersemuka dengan awak hari ni setelah sekian lama. Kelas cikgu. Okey, siapa lagi kat sini cikgu tak tengok tadi? Tak sangat hari ni pun, sedihnya cikgu. Okey, semua dah siap Okey, cikgu. Okey, Afiq, Azim. Hari ni cikgu nak nanti sebelum 4.30 cikgu nak awak hantar jawapan untuk yang ini pada cikgu tahu. Kita buat sama-sama tapi sebelum 4.30 siapa yang sempat, tapi kalau awak tak sempat nanti hantar jugalah kat cikgu ya. Tapi kena wajib hantar. Oh, okey. Hazman, Mus, Azri, Fizi, Kamarul, Is, Haris, Izwan, Batrisha, Ajim, Afiq. Okey, tahniah kepada awak semua yang hadir kelas cikgu hari ni. Okey, bagus. Okey, untuk 90, apa jawapan dia 90? Okey, 90 apa jawapan dia? Kosong. Boleh tulis dekat mesej ataupun awak sebut je. Cikgu lupa nak pakai ni, patutlah tak dengar. Okey, kosong. Okey, 135. Negatif 0.71. Okey, negatif 0.71. 180. Negatif 1. Okey, 225. Negatif Negatif 0.71. 0.71. Okey, 270. Kosong. Kosong. Okey, 315. 0.71.
Okey, 0.71 dan yang terakhir 360. 1. Ya, 1. So daripada nilai-nilai yang awak dapat ni, kita akan plot ke dalam graf. Izwan, ada tak buku ni dengan awak sekarang, Izwan? Okey, kita akan plot. Kosong kosong ini adalah kosong. Maksudnya dia akan plot macam ni tau. Daripada sini dia akan bergerak ke hujung. So kita akan mula daripada 0, 0, 1. Okey, ini adalah 1. Okey, seterusnya. Nilai yang kedua, 45, 0.71. Okey, 45 tadi dia adalah di tengah-tengah antara 0 dengan 90. So 0 dengan 90 di tengah ni, 0.71 dia akan geraklah. Ini adalah 0.5, 0.6, 0.7. Sekejap cikgu besarkan. Dia macam ni Awak nampak tak kotak-kotak? Dari sini ke sini ni ada 10 kotak kan? So satu kotak ni adalah 0.1. Satu kotak tu 0.1. Jadi awak akan geraklah. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. That's why awak akan plot di sini 0.7. Okey, begitulah nilai seterusnya ya. 90 0 darjah. Okey, 90 0 darjah. 90 0 darjah kat sini. Okey, seterusnya 135 negatif 0.71. Okey, 135 ni adalah tengah-tengah antara 90 dengan 180. Tengah-tengah ni adalah 135. So 135 untuk dapat negatif 0.71. Okey, dia sama macam tadi juga Satu kotak kecil ni adalah 0.1 untuk ke atas. Kalau ke bawah dia adalah negatif 0.1. Ni negatif 0.1, negatif 0.2. Sehinggalah kat sini negatif 0.5, negatif 0.6, negatif 0.7. So daripada sini kita nak plot yang 0.71 adalah negatif 0.71 adalah ni. Ni 135 negatif 0.71. Okey, begitulah seterusnya. 180 negatif 1. So 180 negatif 1. Okey. 225 tengah-tengah antara 180 dengan 270 tengah-tengah. Ini adalah 225. So 225 negatif 0.71 sesama jugalah Negatif 0.1, negatif 0.2, negatif 0.3, negatif 0.4, negatif 0.5, negatif 0.6, negatif 0.7 dan tanda. Okey, lepas tu 270 sifar, 270 sifar. 315 0.71. 315 adalah tengah-tengah antara 270 dengan 360. Tengah-tengah ini adalah 315. 315 berapa? 0.71. So gerak seperti tadilah 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. Dan yang terakhir 361. So 361. Apabila awak dah plot semua, kita akan sambung semua titik yang awak plot tadi menggunakan freehand freehand. Plot je. Mak. Dia sebenarnya ruang ni terlampau kecil. Kalau awak rasa tak selesa ataupun rasa tak best lah cikgu nak buat graf ni macam tak puas. Kalau awak rasa macam tu tak apa, awak boleh ambil kertas graf sendiri. Awak boleh bina sendiri dekat kertas graf. Mungkin dia lebih besar. Dan awak rasa lebih puas lah melukis. Ini macam terlampau comel sangat graf kan. Okay. So daripada graf yang kita lukis, kita akan bincang nilai-nilai yang ciri-ciri yang ada seperti mana contoh tadi. Yang pertama adalah kita akan bincang berkenaan dengan berkenaan dengan bentuk graf.
tempoh, amplitude, maksimum, minimum, pintasan X dan pintasan Y. Okey, bentuk graf kita dah lukis. Dia macam bentuk U kan. Kalau macam graf sin tadi, dia macam bentuk macam S yang terbalik. Dia macam ada naik, ada turun kan. Tapi kalau untuk cos, sebab cos kan dia sukuan pertama positif dengan sukuan keempat je positif. Sukuan kedua dengan sukuan ketiga negatif, dia macam bentuk U. Bentuk U. Jadi kat sini awak lukislah bentuk dia macam mana. Lakar sajalah bentuk dia. Mungkin awak boleh lukis dengan lebih cantik lagi. Okey, seterusnya kita lihat tempoh. Tempoh ni macam pusingan dia lah. Okey, so tempoh dia sama juga daripada 0 hingga 360 darjah. Jadi awak tulislah 0 hingga 360 darjah. Okey, amplitude. Amplitude ni means ketinggian dia. So, amplitude untuk ini adalah dia macam kita pada sini ke sini ni kita bahagi dua. Tertinggi dengan terendah tambah lepas tu kita bahagi dua. So kita akan dapat satu. Satu juga dia punya amplitude. Ni. Ni adalah amplitude. Okey, seterusnya nilai maksimum. Nilai maksimum dia adalah nilai tertinggi pada paksi Y. Ni paksi Y kan. Nilai tertinggi yang diplot adalah 1. So 1. Okey, lepas tu nilai minimum. Minimum ni adalah yang terendah. Yang terendah untuk graf ni adalah negatif 1. So negatif 1. Okey, pintasan X. Pintasan X ni berapa? Berapa nilai pintasan X? Boleh sebut atau tulis dekat message. Pintasan X ada 90, 270, 360. Okey, 90, 270. Satu lagi apa Mus? 360. 360? 390 ada ke? 25 tu. 60. Ada dua je pintasan X, Ya, tu dua. iaitu 90 dengan 270. Dua. Betul Batrisha. Ada dua je. Betul lah ni dua ni je. Dan Muhammad yang Ibu, saya silap tanda. Patutlah saya salah. okey, tak apa Mus. Okey, Hazman jawab 3-2. Oh, cikgu ada tanya ada berapa ke tadi? Kalau cikgu ada Tak, saya tanya ingat tadi. cikgu nak tanya berapa pintasan je. Saya tahu pula cikgu nak tanya berapa nombor dia. Oh, okey. So kalau itu soalan Yeah, cikgu, betul yeah. lah tu jawapan awak Hazman. Betul jawapan awak dua. Memang betul ada dua. Betul lah tu. Ya. Ya. Tapi kalau nilai dia adalah 90 dengan 270. Okey. So awak pun betul, jawapan ni pun betul lah. Okey, kita lihat yang terakhir, pintasan Y. Okey, tulis sekarang siapa jawapan untuk pintasan Y? 0 dan 360. Pintasan Y. Kosong. Kosong? Pintasan Y. 360. Awak kena tengok dekat paksi Y. Paksi Y dia sentuh. Ya, betul. Satu jawapan dia. Okey, Batrisha pun tulis satu. Betul jawapan dia satu. Satu je. Awak tengok ni. Dekat satu je ni. That's why jawapan dia adalah satu. Okey, kalau Y awak tengok ni paksi Y ni. Okey, kat sini satu dengan sini satu. Maksudnya graf ini sentuh paksi X ini dengan ini. Sentuh paksi Y pada ini sahaja. That's why jawapan dia adalah satu sahaja. Okey, sekarang cikgu nak awak siapkan nombor 2. Oh, Azri pun tulis satu. Okey, bagus. Okey, awak buat graf yang kedua sekarang. Okey, cari nilai seperti tadi juga. Tekan je calculator. Siapa dah siap, awak tulis dah. Siapa yang dah siap, tulis dah siap. Ada tak kat sini yang baru masuk tak tahu nak cari nilai? Tak tahu nak lengkapkan graf ni, ada tak? Kalau ada, awak boleh tulis dekat message. Tak tahu ke, tak faham ke, cikgu akan terangkan. Cikgu, Ya. izinkan saya ke tandas. Okey, boleh Mus.
Cikgu saya nak makan je cikgu, boleh tak cikgu? Belum makan lagi Hazman? Belum. Man belajarlah dulu Man. Tapi Man, sekejap. makan tu boleh tahan Man. Makan boleh tahan Man. Aduh Man. Belumlah. Dah besar kan. Payahlah. Azman. Payahlah dengan Azman ni. Ji marah dia Ji. Sementara kelas belum habis. Oh bagus Fizi dah. Azri pun dah. Hazman, kalau awak rasa lapar sangat makanlah biskut ke apa ke sementara kelas ni okey je, cikgu tak kisah. Janganlah pula sampai makan laksa ke, makan mi sup ke macam ya. Tak ada tu. Saya dah siap dah. Saya nak makan. Oh. Nak makan apa lagi? Aduh Hazman ni. Jadi bukan kau dah makan Man kau check aku. Belajar Aduh. dulu Mana? Man. Jangan bagi tahu. Tak ada. Okey. Okey dah siap semua okey Fizi dah, Azri dah. Okey jawapan yang pertama apa? Kosong berapa? Kosong. Ya kosong. 45? Satu. Satu. 135? Negatif Satu. satu. Negatif Negatif satu. satu. Wow. Apa cikgu pun awak ni kan Negatif satu. suara ya 180. Kosong. Okey kosong. Kosong. 225. Satu. Okey Satu. 15. Negatif satu. Negatif satu. 360. Kosong. Kosong. Okey sekarang sila plotkan graf masing-masing cikgu tak nak plot sekarang, awak buat. Cikgu nak awak buat dan boleh hantar, boleh WhatsApp kat cikgu jawapan. Cikgu nak tengok jawapan awak masing-masing. Okey, Idham, kenapa maaf? Idham faham ke? Oh. Awak buat apa kat air? Yo, yang bising tadi Oh, awak kena minta maaf dengan semua. Tak boleh minta maaf dekat air je. Oh, termaki. Okey, tak apa. Teruskan. Cuba lukis graf sekarang. Daniel Hakim baru masuk. Okey, muka surat 109 sekarang. Ini 109, ini 109 ya. Tapi sebenarnya hari ni kita belajar 108 pun kena buat juga. Cuba buat sekarang Cuma cikgu kena ada tunjuk juga sesuatu tapi tak apa, awak cuba buat dulu. Cikgu Okey. yang tidak tertarif tu macam mana Go? Tidak tertakrif maksudnya awak tidak perlu plot apa-apa. Maksudnya dia graf tersebut dia akan putus macam yang cikgu tunjuk tadi. Yang cikgu tunjuk tadi sempat tak awak tengok yang cikgu tunjuk yang bergerak-gerak tadi? Oh, okey. So tak ada Nampak apa-apa lah. Ya, tiada. Ini tak payah plot, ini tak payah plot. Maksudnya graf tersebut akan putus. Putus di sini, putus di sini. Dia tidak akan bersambung. Awak buat dulu. Dalam seminit lagi cikgu akan tunjuk. Kerja nak meniru je Am ni. Sajalah Am. Okey, bagus Hazman dah siap. Hazman WhatsApp kat cikgu Hazman. Cikgu share kat sini. Awak WhatsApp je. Okey, awak WhatsApp kat cikgu sekarang. Nanti cikgu share kat depan ni terus jawapan awak. Okey, cikgu tunggu. Oh, but. Tadi betul lah ni. Cikgu tanya Hazman okey, bagus Fizi dah share. Okey, lagi-lagi cepat share. Cikgu akan tunjuk. Cikgu nak jawapan Hazman tadi, dia kata dah siap. Hazman boleh WhatsApp kat cikgu sekarang tak? Cikgu saya dah siap. Awak boleh WhatsApp kat cikgu tak? Oh kena WhatsApp Okey, Pak. Okey. WhatsApp je. Cikgu akan show. Saya dah WhatsApp cikgu. Okey, dah. Cikgu dah tengok dah. Okey, sekejap. Okey, yang lain-lain dah. Lagi siapa yang dah?
Sekejap cikgu tengah buka. Dah hantar cikgu. Dah hantar Azman. Okey. Dah. Sekejap cikgu buka sekarang. Azman. Yang lain-lain. Azri hantar Azman punya. Apa maksudnya? Tadi cikgu tu jawapan saya. Tu jawapan saya. Okey. Tak, Baik. oh, okey. Tak apa. Sama, cikgu. Azman pun dah hantar kat cikgu. Azri pun hantar juga. Okey, tak apa. Cikgu ambil beberapa jawapan je. Kita akan terus bincang jawapan yang telah dihantar pada cikgu. Sekejap beri masa cikgu seminit untuk cikgu paparkan. Yang lain pun terus siapkan dan cuba lengkapkan jadual. Jadual ciri-ciri tu pun cuba lengkapkan sekarang ya. Sementara cikgu prepare jawapan tadi. Cikgu, Ya. amplitude tu macam nak cari cikgu? Amplitude. Ha. Okey, sebenarnya amplitude ni maksudnya daripada minimum kepada maksimum. Sebenarnya untuk graf tangent dia tidak ada minimum dengan maksimum sebab nilai dia tak terkira. Nilai untuk sekejap lagi cikgu terangkan. Nilai untuk amplitude ni dia memang tak terkira, maksudnya tak tahu berapa tinggi dia. Hingga berapa ratus ke berapa ribu kita tak tahu berapa. Tapi dia sentiasa tidak menyentuh 90. That's why dia tiada nilai amplitude sebenarnya. Sekejap mana tadi cikgu save. Okey, semua dah siap ke? Semua orang kena share jawapan yang betul sekejap lagi, tapi cikgu akan awak jangan risau, cikgu kita akan bincang cikgu tengah buka jawapan. Tak save ke? Sekejap semula. Save as. Okey, semua dah siap ke? Kepada mereka yang lain-lain yang belum siap pun sama kena buat dan hantar kat cikgu.
Sementara itu kita akan cikgu Dah akan siap stop gerak present yang tapi ni tak siap lagi. Ciri-ciri tak tu apa. cikgu. Tak apa. Cikgu stop present yang ada sekarang ni. Sekejap Oh, ini dekat atas Tak apa. Present. Share now. Okay. Okay, cuba lihat sekarang yang cikgu baru share. Okay, ini adalah jawapan Hazman. Hazman punya ke ni? Okay, Hazman punya betul ada. jawapan. Okay, tahniah Hazman, bagus awak mencuba. Okay, jawapan awak, plot tu betul Semua jawapan yang awak plot tu betul. Cuma ada sedikit kesilapan. Okay, plot tu betul. Cuma tadi kan kita dah tahu ni dekat ni, tidak tertakrif ni tidak tertakrif. Tidak tertakrif maksudnya garis, dia tidak boleh ada garis di situ. Dia tidak boleh menyentuh. So tidak boleh menyentuh. Maksudnya tak boleh Dia sambung. kena ikut jalan mana tu? Ini tak boleh Kena U-turn balik lah. Ya. Ini tak boleh kena. Maksudnya awak akan buat ini sampai sini je, dah cukup. Ini tak ada. Ini pun tak ada. Dia tak boleh ni kena ni kat sini ni sebab ini kan tak tertakrif. Maksudnya nilai ini kalau awak panjangkan dia akan sentiasa panjang kita tak tahu. Sebab lepas sini ni mungkin dia ke sini naik atas lagi. Tetapi walaupun dia semakin atas dia tidak akan menyentuh 90 darjah ni. That's why tadi cikgu cakap dia tidak tertakrif. Sebab nilai ini boleh pergi setinggi mana dia nak tetapi dia tidak akan menyentuh 90. Okay? Infinity. Dia kalau dah pergi dia tak patah balik tu lah. Dia pergi macam tu je lah. Ya, betul. Maksudnya yang ni pun sama juga. Dari bawah ni kita tak pasti dia dari mana. Dari mana dia tidak akan sentuh 90. Ini pun sama. Dia akan naik je seberapa banyak tapi bukan menyentuh 90. Bukan menyentuh 270. Maksudnya untuk graf tangent dia tak sentuh 90, tak sentuh 270. Maksudnya yang ni pun sama dari sini ke sini. Tapi awak lukis, awak tak perlulah buat yang biru-biru cikgu buat ni. Awak hanya buat dari sini ke sini dah betul lah tu awak buat. Cuma jangan sentuh yang tidak tertakrif je lah cikgu. Ya, betul. Okey, awak hanya lukis macam awak buat tadi lah, betul lah. Maksudnya sampai sini. Lepas tu yang ni awak buat okey sampai sini dan yang ni sampai sini dah. Itu saja. Sebagaimana kita lihat graf yang kedua, ini siapa punya? Okey. Ini graf siapa punya ni? Siapa Cam? Ni saya rasa Is cikgu. Ya, betul. Is punya. Okey, hampir tepat lah Is. Betul lah ni awak buat. Cuma bawah ni kan tak sentuh kan 90 kan? Sentuh ke tak? Tak kan? Okey, cikgu nampak tak sentuh. So, graf awak ni betul tepat sekali. Memang awak buat macam ni ke awak tengok jawapan Is? Tahu lah, dia Google ni. Hai. Okay, so kalau awak berjaya buat macam ni, so ini betul lah ya. Ini betul, tepat sekali. Kita lihat graf yang ketiga. Sebenarnya ada lagi yang beberapa orang yang dah hantar kat cikgu tapi cikgu pun tak sempat dah masukkan. Okay, ini agak-agak betul ke tak? Alah. Ya, kurang tepat. Nak sebab ni. Sebab apa kurang tepat?
Ni macam saya punya tadi. Ya, tapi Ya, orang betul. lain. Tidur Azman ni. Tapi orang Eh. lain. Kenapa? Siapa boleh cakap kenapa kurang tepat? Azman cakap, Azman tadi cikgu dah bagi tahu. Kenapa? Sebab dia punya tu dia tak U-turn ni kot. Dia tak ikut jalan lain. Dia tak U-turn. Dia tak U-turn. Dia langgar dengan tu kot. Tertakrif. Tidak tertakrif kot. Ya, dia langgar apa? Langgar yang 90 tu tadi kot. Ya, lagi 90 dengan? 270. Ya, tapi dia tak langgar 270 tapi dia langgar juga 270 tapi bukan pada sifar ni, dia langgar kat sini. So tak boleh lah. Ni langgar kat sini Satu tangan dengan ni tak pernah melukis ke apa saya ingat ni. buat ambo kutuk orang lah pula. Minta maaf sorry. Okay, so tak apa. Okay, so sekarang boleh faham bentuk-bentuk graf dia. Okay, dan kita akan bincang yang bahagian yang terakhir untuk ni. Okay, so bentuk graf dia adalah berbentuk apa? Mencanak Mencanak. Maksudnya bentuk betul graf ke? dia. Iyalah dia mencanak ke atas ada dua yang ke atas. Sekejap ya. Cikgu share semula. Okay, so jawapan yang ni bentuk graf dia tadi kan kita dah ada. Dia macam ni lah. Ini, lepas tu macam ni, lepas tu macam ni. Okay, ini saja bentuk macam cacing macam tu lah. Nak tulis tak tertakrif? Ya boleh, tidak tertakrif. Boleh tulis jawapan dia. Ataupun tiada. Okay, untuk tempoh dia adalah kalau kita lukis tadi, graf dia adalah dia macam ni kan. Macam ni, ini adalah ke sini kan, macam ni. So dari sini ke sini ni berapa darjah? Dia pusingan dia, maksudnya ini akan ada daripada sini ke sini ada satu bahagian. Nampak tak? Dari sini dia ke sini satu bahagian. Lepas tu yang ni sambung ke belakang ni, tambah ni dengan ni satu bahagian. So dia ada daripada 0 hingga 360 ni ada dua bahagian. Maksudnya 360 bahagi 2 dia akan dapat 180. So tempoh dia adalah 180 darjah. Maksudnya dari sini ke sini 90 ke 270 adalah 180. Okey, amplitude. Okey, amplitude dia berapa? Ada tak amplitude? Tadi cikgu dah cakap tadi tiada. Okey, nilai maksimum berapa tadi? Cikgu dah sebut tadi. Tak terkira nilai maksimum dia. Awak boleh tulis infinity. Positif infinity. Dan nilai minimum dia adalah infinity negatif. Maksudnya ini adalah tak terkira ke atas. Dan untuk minimum pula adalah tak terkira ke bawah. Kita tak pasti kalau buku ni sambung dia boleh pergi lagi sambung ke bawah ke belakang macam tu. Okey, untuk pintasan X, kalau awak lihat graf, dia memintas di mana X? Pintasan X. 180. 180 Okey, ni kot. 180 lagi? Tiga. Ada lagi jawapan dia 360. 360. Okey, lagi satu? Kosong. Ya, betul. Kosong Nampak tak dia kasi sentuh kat sini kan? Macam ni kan? Dia sentuh kan? Sentuh dan ini sentuh. Okey, dan pintasan Y? Kosong. Ya, betul. Kosong. Dia sentuh sini je. Sini tak, sini tak. Okey, so itu saja yang kita nak belajar hari ni. 3.29 sekarang masih ada masa. Oh, ada satu lagi nombor 3. Okey, yang terakhir.
Okey, untuk nombor 3, dengan merujuk kepada contoh dan soalan 1, lukis graf fungsi y sin x, y cos x. Dekat sini kita akan lukis kedua-dua. Maksudnya sin dengan cos, kita akan gabung. Ini adalah sin dan ini adalah cos. Okey, gabung dekat satu graf. Awak boleh tiru jadual ataupun ikut jadual yang kat depan tu plot dekat satu tempat sekarang. Okey, boleh buat sekarang? Cikgu, Ya. ni nak pakai jadual apa tu? Okey, kalau graf sin x, awak refer contoh. Contoh adalah sin x. Ni sin x. Nilai ni dah ada. Okey, untuk cos, okey cikgu tunjuk dah ni Sekarang cikgu tengah buat sin x. Maksudnya 0045 0.71. Yang ni 135 0.71 juga. Awak follow je Okey, ini adalah y. Awak cuba buat juga cikgu cuba buat juga sebab senang. Terus lepas ni kita nak bincang terus nilai-nilai ni. Okey, ini adalah sin x. Okey, sekarang cos x. Awak boleh refer nombor 1. Okey, nombor 1 awak akan dapat, okey nilai ni kat sini. Nilai ni okey, adakah semua dapat seperti mana yang cikgu buat? Okey, kalau dah awak boleh tulis dah Tulis dekat message dah. Dah siap. Kalau dah siap awak tulis dah sebab kita nak terus bincang yang B, soalan B.
Oh, Aiman ada. Daniel Hakim. Ya, kenapa cikgu? Dah siap ke Aiman? Saya hampir cikgu. Hampir sebab saya baru masuk cikgu. Oh, okey. Afiq Iman, minggu depan cikgu akan pergi sekolah tau. Kalau cikgu pergi sekolah hari Rabu, kalau awak nak ambil buku tu dekat sekolah terus awak datang ke BTR hari Rabu dekat kantin. Tapi kalau awak nak ambil kat rumah cikgu, boleh ambil petang Khamis. Maksudnya petang Rabu tu lah. Petang Rabu ataupun hari Khamis ke. Nanti mesej je kat cikgu. Nanti cikgu tunggu kat bawah dekat lift kat bawah. Okey cikgu. Siapa jawab, Aiman ke Afiq? Oh. Past maintenance dok. Apa tu Hazman? Tak boleh buka apa Hazman? Man, jangan tidur lagi, Man. Game. Yalah, ni pula nak borak game. Oh, awak buka game. Sekarang tengah main game ke? Ya Allah, hai Hazman. Janganlah buat macam tu. Cikgu suruh siapkan graf ni sekarang. Cikgu dah cikgu. Aku dah Dah. siap. Okey, Kita dah alhamdulillah. tengok. Dah siap cikgu. Dah tengok? Okey, Dah siap, cikgu. Oh, bagus Aiman. Okey, cikgu harap semua dah siap. Sebab kalau awak tak lukis, awak tak boleh nak buat perbandingan tau. Mungkin awak kurang, maksudnya buat apa yang cikgu buat je lah. Awak akan tengok apa yang cikgu buat sajalah. Awak tak merasai sendiri. Okey, kita lihat B. Seterusnya, apa dia? Siapa yang dah buat? Siapa yang dah buat? Siapa yang dah siap? Yang cikgu awak jawab tadi dah. Kejap lagi awak WhatsApp lah kat cikgu Okey, tapi tak perlu WhatsApp sekarang. Yang ni tak perlu WhatsApp pun. Okey, berdasarkan graf-graf fungsi di atas, nyatakan titik-titik persilangan dua graf fungsi tersebut. Awak nampak di manakah titik persilangan? Faham tak maksud titik persilangan? Faham. Cikgu Okey. Okey, kat mana? Kat dekat 90, 45. 120. 45. Ya, betul. 45. Kita nak fokus pada dua titik persilangan bermaksud di mana graf cos dengan sin ini bertemu atau bersentuh. Ya, so ada titik ni dengan titik ni kan? Okey, so kalau titik ni ini adalah 45. So betul awak jawab tadi is 45. Jadi kat sini awak tulislah 45 darjah itu adalah titik X. Kalau dia kata titik, awak kena tulis dalam bentuk koordinat iaitu titik X dengan titik Y. Y dia berapa ni? Ini X, Y dia ni berapa? 0.71. Ya, 0.71. Satu. Itu adalah titik yang pertama. Okey, titik yang kedua? 225. 225 dengan? 225 negatif 0.71. Ya, betul. Negatif 0.71. Okey, so itulah titik persilangan. Okey, yang kedua, lengkapkan sin X. Okey, sin X ni sama dengan, maksudnya dua nilai ni kan. Kita nak fokus pada dua nilai ini ataupun dua titik ini. Maksudnya graf sin ini dengan graf cos yang kita nak bincang. That's why lah ini adalah cos X. Sebab kita nak bincang nilai sin dengan nilai cos sama dengan 0.701 adalah titik ni. Okey. Dan satu lagi dia akan sama pada titik yang ni. Iaitu negatif 0. Dia tulis penuh. Kita tulis jalan penuh. Okey, awak nak guna dalam dua titik perpuluhan akan dapat negatif 0.71, yang ni pun 0.71. Tapi kalau nak guna 4 titik perpuluhan dia seperti inilah. Okey, dan seterusnya iaitu apabila X. Sekarang kita fokus pada X je. Iaitu X apa ni? X yang pertama ni X adalah 45 darjah. Jadi tu adalah 45 darjah. Dan ini X yang kedua iaitu berapa? 225 darjah. So itu sajalah yang kita belajar hari ini. Belajar melukis graf.
Maksudnya 3 graf lah sepatutnya awak belajar melukis, tapi dia buat sebagai contoh, tak apa. Tapi awak faham lah macam mana nak lukis graf sin, macam mana nak lukis graf cos dan macam mana nak lukis graf tangent. So tiada latihan lain yang perlu awak hantar kat cikgu, cuma cikgu nak awak hantar semula, WhatsApp semula pada cikgu. Siapa yang dah WhatsApp tadi tak perlu WhatsApp, kalau dah betul tak payah. Tapi kalau salah awak WhatsApp semula jawapan muka surat 108 dengan 109 pada cikgu. Siapa dah WhatsApp tak perlu WhatsApp. Kalau awak dah WhatsApp satu je, kena WhatsApp satu lagi. Cikgu nak muka surat 108 dengan 109, WhatsApp cikgu sekarang. Itu sebagai tandalah awak menyiapkan kerja cikgu. Nanti senang cikgu nak bagi markah PBD. Okey, itu saja kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu. Weh, Salam, habis dah cikgu. Bawa masuk Tak, cikgu. Takkan dah belah. WhatsApp Habis sekarang Aman, ya, kau WhatsApp buat sekarang. asal kau rasa lambat. Gini, Tahu awak kau jangan lagi. Okay, gerak lu kat lu. Tak boleh gerak, jangan keluar lagi Keluar cikgu, bye. Siapa yang ada WhatsApp boleh keluar. Siapa yang belum WhatsApp, awak berada di sini. Baik Cikgu. Bagi salam masa keluar dah cikgu kan. Cikgu WhatsApp saya Ya. tak update lagi.